Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan mulakan pengajaran kita dengan menggunakan modul isi tempat kosong yang merupakan komponen soalan kertas 1 bahagian A, nombor soalan 21 hingga nombor 40. Kita akan membincangkan soalan yang telah Ustazah isikan jawapan untuk memudahkan pelajar-pelajar. Soalan nombor 21, contoh diberi santau dan pukau. Maka H di atas, dalam rajah di atas merupakan amalan sihir. Sihir adalah salah satu perbuatan yang membatalkan iman. Okey, nombor 22. Berbohong boleh terjadi melalui perkataan dan perbuatan. Seperti memalsukan dokumen dan mencampurkan buah yang elok dengan buah yang busuk. Okey, jadi berbohong melalui perkataan dan perbuatan. Soalan seterusnya, i'tiqad menolak semua hadis yang bukan diriwayatkan oleh Ahlul Bait adalah aliran pemikiran Syiah Imamiyah. Menganggap Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin. P dalam jadual adalah aliran pemikiran Syiah Batiniyah. Jadi pelajar-pelajar lihat di sini ada zahir dan batin, maka ini ialah Syiah Batiniyah. Islam menggalakkan umatnya mengucapkan takziah kepada keluarga jenazah tidak melebihi 3 hari. Baiklah, dalam pendidikan Islam tingkatan 4 dan 5, kita ada belajar beberapa angka yang terdapat di dalam beberapa tajuk. Ustazah senaraikan di sini. Okey, mari kita lihat. Angka 3 adalah dalam tajuk bab takziah, iaitu hendaklah diucapkan. Islam menggalakkan kita mengucapkan takziah kepada keluarga si mati tidak melebihi 3 hari. Dalam angka 1/3 ialah berkaitan dengan wasiat, iaitu had maksimum untuk menerima wasiat daripada si mati adalah tidak melebihi 1/3. Angka 7 adalah berkaitan dengan akikah, iaitu afdal dilakukan akikah pada hari ke-7 kelahiran. Angka 7 dan 9 adalah berkaitan tajuk hadanah. Apakah dia hadanah? Hadanah ialah hak penjagaan anak selepas berlaku perceraian suami dan isteri. 7 ialah umur kanak-kanak lelaki, boleh memilih dengan siapakah yang dia nak tinggal. Dan 9 adalah umur kanak-kanak perempuan untuk memilih dengan siapakah dia nak tinggal. Angka 40 adalah dalam tajuk arak, iaitu hukuman kepada peminum arak sebat 40 kali. 80 adalah hukuman kepada kesalahan qazaf, iaitu menuduh perempuan berzina tanpa saksi. 4 orang saksi yang adil, maka hukumannya adalah 80 kali sebat. Angka 100 ialah berkaitan dengan penzina ghairu muhsan. Hukuman kepada penzina yang belum berkahwin adalah 100 sebatan. Okey, habis di situ berkaitan dengan angka. Mudah-mudahan dapat membantu pelajar untuk mengingat. Okey, mari kita lihat pula soalan nombor 25. Menyembelih binatang al-an'am, berniat akikah ketika menyembelih, menyembelih binatang yang tidak cacat, menyembelih binatang yang cukup umur. Kenyataan di atas mengenai syarat sah akikah. Okey, dapat semua? Hukum ibu bapa menjaga, mendidik dan menunaikan hak anak-anak adalah wajib. Bila disebut hukum, Ustazah nak ingatkan pelajar-pelajar, hukum adalah berkaitan wajib, sunat, makruh, harus, haram. Itu nama dia hukum. Kalau perkataan berdosa besar, dapat pahala, itu bukan hukum, itu adalah kesan daripada hukum. Okey, hukum menyebut mahar ketika akad nikah ialah sunat. Menyebut mahar sunat. Memberi mahar ketika akad nikah adalah wajib. Wajib daripada pengantin lelaki, pihak lelaki kepada pengantin perempuan tersebut. Isteri yang ditalak 3, haram dirujuk oleh bekas suaminya kecuali setelah dinikahi oleh lelaki lain. Ini adalah perbincangan dalam tajuk rujuk. Pelajar-pelajar diingatkan rujuk talak yang boleh dirujuk adalah talak 1 dan
2 talak 3, tak boleh rujuk. Okey, mari kita lihat perkara yang dilarang ketika ihram khusus kepada wanita. Jadi bila disebut ihram, ini adalah berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Pakaian ihram kita pakai ketika melaksanakan haji dan umrah. Di sana ada perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram. Khusus kepada wanita, khusus kepada lelaki dan dilarang kepada umum. Sekarang ni soalan khusus pada wanita. Maka jawapannya adalah menutup muka, iaitu memakai niqab atau kurdah ataupun memakai sarung tangan. Okey, soalan seterusnya, jenis-jenis insurans. Jawapannya adalah insurans nyawa, insurans am. Insurans nyawa adalah perlindungan yang berkaitan dengan kecederaan kekal ataupun kematian. Manakala insurans am adalah perlindungan terhadap harta ataupun barang-barang lah, seperti kenderaan, bangunan, tanah pertanian dan lain-lain lah yang melibatkan harta. Jadi insurans ada yang melibatkan nyawa, tubuh badan kita, dan yang am ni ialah harta. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Penyataan diberi ihsan, amanah, bekerjasama, menjauhi perkara yang haram adalah adab berniaga. Okey. Peralatan ketenteraan yang digunakan oleh kerajaan Abbasiyah yang berfungsi sebagai meriam dikenali sebagai manjanik ataupun balista. Ingat nah, manjanik, balista ni fungsi dia sama macam meriam. Okey, berpindah pada soalan seterusnya. Kitab Imam Abu Hanifah Al-Faraid Al-Fiqh Al-Akbar adalah bidang fiqh ataupun perundangan. Pelajar-pelajar tengok Al-Fiqh Al-Akbar ni, fiqh ni fiqh lah, perundangan. Okey, seterusnya, Khalifah Abbasiyah yang telah menyediakan sudut-sudut tertentu di dalam istananya untuk tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ini adalah tajuk dalam bidang sirah. Maka harapan ustazah pelajar-pelajar kena hafal lah. Okay, sebab kita kata banyak ya, fakta yang terlalu banyak, maka hendaklah dihafal dengan betul. Okey, soalan 36-37. Struktur organisasi kerajaan Abbasiyah, Al-Khalifah, Y dan Z. Y adalah di bawah Khalifah terdapat Al-Wazir, sama jawatannya dengan Perdana Menteri. Z ialah Ad-Dawawin, jabatan-jabatan. Kalau dunia moden hari ini, di bawah seorang Perdana Menteri ada kementerian-kementerian. Zaman dulu dia ada jabatan-jabatan kerana fungsi dia lebih kecil lah berbanding dengan zaman hari ini. Okey, ialah cukai 1/10 dikenakan ke atas harta dagangan orang bukan Islam yang singgah di pelabuhan negara Islam. 1/10, ingat 10 asyarah, 1/10 al-ushur. Okey, dalam sebuah majlis kenduri arwah, imam telah ditugaskan untuk mengetuai bacaan tahlil. Zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Kan kita selalu dengar afdaluz zikri la ilaha illallah, kan? Okey, soalan terakhir, perang jihad ialah peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu pelajar mengingat jawapan pada soalan-soalan yang telah dibincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.